إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kata al-Imam al-Alim al-Allamah al-Habib al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, katanya, fa in takhallafa li'udhrin kabut'i qira'atin bila waswasatin washtighalil muwafiqi bidu'a'il iftitahi aw raka'a imamuhu fashakka fil fatihah aw tadhakkara tarkaha aw asra'al imamu qira'atahu udhira ila thalathati arkanin tawilatin fa in zada nawal mufaraqah aw wafaqahu fima huwa fihi wa ata bi rak'atin ba'da salamihi hadha kulluhu fil muwafiqi wa huwa man adraka ma'al imami qadra al-fatihati. Kata Al-Habib Abdullah Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, fa in takhallafa li'udhrin ka bat'il qira'atin bila waswasatin, maka jika ketinggalanlah ia makmum li'udhrin, kerana uzur. Uzur itu kabat'i ataupun kabut'i qira'atin, seperti lambat membaca, bila waswasatin, dengan tiada waswas, bukan dengan sebab waswas. Washtighalil muwafiqi bidu'a'il iftitahi, dan sibuk oleh makmum yang muwafiq dengan membaca doa iftitah. Aw raka'a imamuhu, atau rokoklah oleh imamnya. Fa syakka fil fatihati, maka syak ia makmum tu fil fatihah, pada fatihahnya. Aw tadhakkara tarkaha, atau teringat ia makmum tarkaha, akan meninggalnya fatihah. Aw asra'al imamu qira'atahu, atau lajulah oleh imam qira'atahu, akan bacaannya imam. Semua masalah ni udhira ila thalathati arkanin tawilatin, diberi uzur
akan dia, akan makmum tu, ila thalathati arkanin, kepada 3 rukun tawilatin yang panjang. Situ masalah dia. Sambung, jangan lupa perbincangan kita pada masalah syarat yang ketujuh bagi syarat sah berjamaah ni ialah mutaba'ah bagi imam, mengikut imam, mengikut pada perbuatan, pada takbiratul ihram dan pada tempat. Mengikut pada tempat dan takbiratul ihram tu telah dibincangkan dalam kelas yang sebelum-sebelum ni. Macam tu juga dengan mendahului imam, sama ada dengan 1 rukun ataupun 2 rukun. Begitu juga dengan masalah ketinggalan daripada imam, terlewat daripada imam, sama ada 1 rukun perbuatan ataupun 2 rukun perbuatan. Tu dah lepas dah. Tu dah selesai dah, bincang dah, tengok sana balik. Maka ketinggalan ataupun mendahului imam itu boleh menyebabkan batal sembahyang sekiranya lebih daripada 2 rukun perbuatan, 2 rukun fi'li, sekiranya tanpa uzur. Adapun dengan uzur, maka pada masalah taqaddum, pada masalah mendahului imam itu dimaafkan, dengan makna tidak membatalkan sembahyangnya lah, tetapi perbuatan yang dilakukan sebelum daripada imam dengan uzur itu tidak diambil kira. Dia perlu ulang balik perbuatan yang dia dah mendahului imam tu, ataupun dia kena ganti nanti ni selepas daripada salam imamnya 1 rakaat ganti daripada rukun yang dia dahulukan tu. Tu dah bincang dalam kelas yang lepas. Tu uzur pada taqaddum. Ni masuk masalah uzur pada takhalluf, ketinggalan daripada imam. Maksudnya imam pas ke depan dah, imam dah langkah beberapa rukun fi'li dah, dia masih lagi stuck, sangkut lekat pada Fatihah dia, tapi ada uzur, maka dia tidak membatalkan solat. 1, dan dia dibenarkan untuk meneruskan bacaan Fatihah dia sampai habis, cuma dia ada batasan ataupun had dia sampai mana. Gitu. Baik, maka qala rahimahullahu ta'ala, fa in takhallafa, maka jika ketinggalan ia makmum, ketinggalan daripada imam lah, imam dah habis Fatihah, dah habis surah, rokok dia tak habis lagi Fatihah, makmum tu tak habis lagi. Imam i'tidal, makmum masih lagi belum habis Fatihah dan rokok. Imam turun sujud, makmum masih lagi belum habis Fatihah dan belum rokok, dan seterusnya. Itu takhalluf, tu ketinggalan daripada imam. Imam pas ke depan dah, imam dah lepas ke depan dah. Tapi takhallafa itu li'udhrin, kerana uzur. Ada uzur yang menyebabkan dia ketinggalan. Ini uzur yang diterima pada syarak lah. Contoh uzur yang diterima pada syarak ni, kabut'i qira'atin ataupun kabat'i qira'atin, seperti lambat membaca, lambat bacaannya. Dia jenis orang yang baca slow, orang yang baca meleret slow. Qiraah kat sini qiraatin wajibatin lah, kena takdir lagu tu, bacaan yang wajib. Bacaan yang sunat tak diambil kira, iftitah ke apa ke tak diambil kira. Dia lambat baca tu bila waswasatin, bukan dengan sebab waswas. Bukan dia baca, dia yang jadi lambat bacaan itu bukan dengan sebab waswas, tapi memang dia jenis baca pelan. Dia jenis bacaan yang perlahan. Contohnya, lidah dia tu memang tak boleh laju. Kalau laju tak boleh sebut makhraj huruf dengan sempurna. Kalau dia laju, dia tak boleh sebut sifat huruf dengan sempurna. Kalau dia laju, dia tak boleh nak amalkan hukum tajwid dengan sebenarnya. Dengung tak cukup dengung, idgham tak cukup idgham dan sebagainya. Lidah dia, masalah pada lidah dia. Contohnya lah, masalah pada lidah, bukan pasal was-was, bukan pasal duk sangkut baca betul tak betul tu. Satu masalah.
Jadi imam dah pas ke depan dah, dia masih lagi belum sempurna Fatihah dia. Washtighalil muwafiqi bi du'ail iftitah, masalah yang kedua. Dan sibuklah oleh orang yang muwafiq, orang yang punya masa yang cukup untuk bacaan Fatihah yang sederhana. Kita dah bincang dah makna muwafiq itu. Tapi dia lambat, dia ketinggalan daripada imam, sebab sebelum daripada baca Fatihah tu dia sibuk bi du'ail iftitah, dengan membaca doa iftitah. Sepatutnya dia kena baca, kalau dia baca bismillah Fatihah terus, dia dah boleh bersama dengan imam dalam rukuk. Tapi tak, lepas pada takbiratul ihram dah, dia baca doa iftitah dulu, dia baca ta'awuz dulu, a'udzubillah dulu, baru dimula Fatihah. Dengan sebab tu dia lambat daripada imam, dia ketinggalan. Imam dah nak rokok dah, dia masih lagi belum habis iftitah dia contohnya, ataupun dia baru memulakan Fatihah dia, sebab tadi ni dia baca doa iftitah. Ni dua masalah. Bagi masalah yang pertama tadi ni, kabut'i qira'atin bila waswasatin tu, kalaulah dia ketinggalan daripada imam tu dengan sebab waswas, kita ambil muqabil dulu. Kalaulah dia ketinggalan daripada imam tu dengan sebab waswas, maka dia tidak dianggap sebagai uzur yang membenarkan dia lewat daripada imam. Sebab waswas tu tidak menggugurkan daripadanya sesuatu pun. Waswas tu salah daripada diri dia lah. Dia baca tak yakin dengan makhraj ha yang dia sebut tu contohnya. Lepas ada alhamdulillah, tak puas hati. Alhamdulillah, tak puas hati lagi. Sangkut di alhamdulillah. Tu sebab waswas. Rabbil alamin, berasa tak lepas ni makhraj ain. Rabbil alamin, tak lepas lagi. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, tak lepas lagi. Sangkut di alham balik pula dah. Maka tu dipanggil lambat baca, batu'ul qira'ah, tapi bi waswasatin, dengan sebab waswas. Maka yang ni tidak menjadikan diri dia uzur. Dia tidak diterima sebagai uzur yang membolehkan dia ketinggalan daripada imam. Gitu. Melainkan kalaulah waswas itu menjadi seseolah tabiat dia dah, hak tu dimaafkan. Yang tu dimaafkan. Adapun waswas yang masih lagi boleh dikawal, waswas yang masih lagi boleh diatasi, maka yang tu tidak dijadikan sebagai uzur. Kalau waswas tu memang tak boleh buat apa dah, dia memang tak boleh baca, dia memang akan sangkut, waswas dia tu tak dapat dihilangkan dah, memang dah usaha lama dah tak hilang-hilang juga, maka yang tu tidak tidak menjejaskan, dengan makna dia masih lagi dianggap sebagai uzur yang diterima pada syarak lah. Ni yang kita bincang ni, lambat baca sebab waswas yang bukan tabiatnya. Apa makna bukan tabiatnya? Dia masih boleh lawan waswas tu, dia boleh nak baca terus, tapi dia duk layan waswas dia tu. Yang tu bukan uzur yang diterima. Yang tu dia kena habiskan Fatihah dia sebelum daripada imam mendahului dia dua rukun, macam dalam masalah yang sebelum ni, dalam kelas yang sebelum ni. Maksudnya sebelum daripada imam bergerak untuk turun kepada sujud, dia dah kena selesaikan Fatihah dia dah. Kalau tak selesai Fatihah dia tu, ada dua pilihan yang dia boleh ambil. Pertamanya, dia abaikan rakaat tu, dia terus sujud bersama dengan imam, ataupun dia mufaraqah daripada imam dan dia habiskan Fatihah dia. Kalau dia tak buat salah satu daripada dua benda ni, maka batal sembahyang dia, sebab dia dah ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur yang diterima pada syarak. Gitu. Hak tu masalah muqabil. Hak masalah kita baca dalam kitab ni tak jawab lagi. Macam tu juga dengan uzur yang diterima pada syarak juga, ialah seorang makmum yang muwafiq,
dia ada masa yang cukup untuk dia baca Fatihah sebelum daripada imamnya rokok, tapi sebab dia sibuk ataupun dia mendahulukan Fatihah dia tu dengan iftitah dulu. Kalau dia tak baca iftitah boleh rokok dah dengan imam, tak, ni dia baca iftitah dulu. Maka tu juga uzur yang diterima pada syarak. Uzur yang diterima pada syarak. Masuk pada kata doa iftitah ni ialah bacaan sebelum daripada Fatihah, iaitu satu lagi a'udzubillah lah, ta'awudz. Adapun selepas daripada bismillah, adapun selepas daripada Fatihah dia duduk sibuk dengan bacaan selepas pada Fatihah, itu bukan uzur yang diterima. Itu bukan uzur yang diterima. Contohnya dia ketinggalan daripada imam sebab dia baca surah. Dia dah habis dah Fatihah dia, kemudian sebab imam tak rokok lagi, dia pun mula baca surah. Dia baca alam nashrah ke, inna anzalna ke, iza zulzilatil ke, apa ke. Kemudian imam rokok, dia tak mau rokok dengan imam, sebaliknya dia teruskan bacaan surah dia tu. Gitu. Maka kalau macam tu, dia tidak diterima sebagai uzur. Yang diterima sebagai uzur ni ialah istighal makmum muwafiq dengan bacaan sebelum Fatihah. Adapun istighal makmum muwafiq, sibuknya makmum muwafiq dengan bacaan selepas Fatihah, tak dikira sebagai uzur. Tak dikira sebagai uzur. Tu muqabil bagi masalah yang kedua. Muqabil bagi masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, aw raka'a imamuhu fashakka fil fatihati, atau rokoklah imamnya, imam bagi makmum tersebut. Maksudnya imam dah habis Fatihah, imam dah habis surah, kalau rakaat yang sunat baca surah, kemudian imam rokok. Lepas daripada imam rokok tu, fashakka fil fatihati, maka syak ia makmum pada Fatihahnya. Pada Fatihahnya fashakka kena takdir ay qabla an yarka'ah, sebelum daripada makmum tu rokok. Imam rokok dah, makmum tak rokok lagi, dan datang syak pada hati dia, baca kedak Fatihah tadi tau, ada ayat yang tertinggal kedak tak tahu. Tu masalah dia. Bukan dia syak dalam rokok tak, dia syak sebelum daripada dia rokok. Imam rokok dah lah, imam rokok, dia tak rokok lagi, makmum tak rokok lagi. Sebelum daripada dia rokok, datang syak dalam hati dia, datang syak pada hati dia, iaitu sama ada dia baca Fatihah ke tak, ataupun dia ghalib dengan bacaan imam contohnya, ataupun dia syak pada ada ayat ataupun kalimah dalam Fatihah yang dia tinggalkan. Tadi ni baca ke tak atau iyyaka na'budu tadi ni, Ar-Rahmanir Rahim ni baca ke tak atau Alhamdulillah baca ke tak atau. Kadang-kadang tu jadi ghalib Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Contoh jadi begitu lah, dia tertinggal Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim ditinggal. Sebab Ar-Rahmanir Rahim ayat yang ketiga dalam surah Fatihah tu sama macam Ar-Rahmanir Rahim pada Bismillah, jadi lajak terus. Dia Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin, dia berasa lagu tu lah. Syak ni bukannya confirm betul-betul dia tinggal ke tak, tapi dia syak. Dia syak tadi ni baca Alhamdulillah tak, gitu. Dia syak sebelum daripada rokok dia. Imam dah rokok, dia belum rokok. Imam dah rokok, dia belum rokok, dan ketika dia belum rokok itulah datang syak. Masalah yang ketiga. Gitu. Maka yang ni pun kita jawab juga lah, yang ni pun diberi uzur ketinggalan daripada imamnya. Diberi uzur ketinggalan daripada imamnya selama ataupun sebanyak 3 rukun yang panjang. Jawab dulu siap-siap, sebab sekali dia jawab bawah tu sedah 5-6 masalah, dia jawab sedah terus. Jadi untuk setiap masalah ni, bacaan yang lambat dengan bukan dengan sebab was-was, istighal makmum muwafiq dengan bacaan sebelum daripada Fatihah. Macam tu juga dengan masalah yang ketiga ni, imam rokok, makmum belum rokok dan datang syak pada dirinya, adakah dia baca Fatihah ataupun tidak. Untuk masalah-masalah ni, dia dibenarkan untuk ketinggalan daripada imam sebanyak 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Muqabil bagi masalah yang ketiga,
Kalaulah lepas daripada rokok dia baru main syak, imam rokok, dia pun rokok lah. Ni muqabil masalah ketiga. Imam rokok, dia pun rokok. Dalam rokok dia tu baru main syak. Dalam rokok dia baru main syak. Dia baca kedak tu. Ada tinggal Fatihah kedak, ada tinggal ayat dalam Fatihah kedak, ada tinggal ada satu kalimah dalam Fatihah kedak. Tapi syak tu berlaku dalam rokok dia, maka dia tak perlu kembali. Hukum dia muqabil bagi masalah ni, dia tak perlu kembali semula, dia teruskan rokoknya bersama dengan imam. Tapi rakaat tu dia tak dapat, dia kena tambah satu rakaat lagi selepas daripada salam imamnya. Dia kena tambah satu rakaat lagi selepas daripada salam imamnya. Ni masalah yang ketiga serta muqabil dia. Au tadzakkara tarkahu, atau pada fasyakka, ataupun dia teringat. Dia takdir kalam dia, au raka'a imamuhu fatadzakkara tarkaha. Imamnya dah rokok, sebelum daripada dia rokok, sebelum daripada makmum tu rokok, dia teringat. Teringat ni dengan makna yakin lah. Tadi syak, teringat ni dengan makna yakin. Dia yakin bahawasanya memang dia tinggal Fatihah. Dia memang tinggal Fatihah. Dia duduk ghalit dengan imam baca surah sedap, imam baca dengan qiraat lain daripada biasa pula, kena qiraat Hamzah ke, kena qiraat Warash ke, sedap lah. Jenis baca imalah, jenis baca apa ni, baca wadduha wal laili idza saja dan seterusnya, tu sedap lah. Kata guru, qiraat Hamzah ni paling sedap lah dalam bacaannya. Qiraat Hamzah paling sedap dalam bacaan, tu kata guru lah. Kita tak mengaji qiraat Hamzah ni, kita mengaji sambil-sambil gitu je, sambil-sambil duk mengaji kitab ya. Bila sedap baca lagu tu ghalit, duk dengar tu, tak baca Fatihah. Lepas tu imam rokok, dia teringat. Confirm lah ni, yakin, bukan syak dah, memang confirm tak baca Fatihah. Au tadzakkara tarkaha, teringat ia makmum selepas daripada rokok imamnya, sebelum daripada rokok dia. Jaga elok. Masalah ni ataf atau masalah syak tadi ni. Imam dah rokok, makmum belum rokok, dan ketika tu dia teringat bahawasanya dia belum baca Fatihah. Dia belum baca Fatihah, ataupun dia yakin bahawasanya ada tinggal satu ayat ataupun satu kalimat dalam Fatihah, samalah, tinggal Fatihah tu. Maka ni juga uzur yang membolehkan dia kena baca Fatihah. Dia kena baca Fatihah. Peluang yang dia ada untuk kejar imamnya, iaitu dia kena rokok sebelum imamnya selesai 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Ni masalah yang keempat. Batal qiraah bila waswasah, istiqal muwafiq bi du'a al-iftitah, raka'a imamahu fasyakka fil Fatihah, raka'a imamahu fatadzakkara tarkaha. 4. Tu. Maka dia tak boleh rokok dengan imam lah. Dia kena habiskan Fatihah dia. Dia kena habiskan Fatihah dia, dan masa yang diberikan untuk dia selesaikan Fatihah dia dan dia rokok untuk dia dapatkan rakaat tu bersama dengan imam ialah sebelum imamnya selesai daripada 3 rukun yang panjang. Muqabil bagi masalah ni, kalau dia teringat lepas daripada rokok dia rokok dah, imam rokok, dia pun rokok. Dalam rokok tu dia yakin bahawasanya dia tak baca Fatihah lagi. Hukumnya sama macam tadi, iaitu dia tak perlu patah balik, dia tak perlu bangkit semula sebab dia dah masuk dalam rukun yang baru. Dia tak perlu bangkit semula untuk baca Fatihah. Rakaat tu tak dikira bagi dia, la tuhsabu lahu rakaat. Rakaat tu tak dikira bagi dia. Dan nanti lepas daripada imam bagi salam, dia kena bangkit tambah 1 rakaat lagi. Ni masalah yang keempat serta muqabil dia. Masalah yang kelima, au asra'al imamu qira'atahu, ataupun lajulah oleh imam qira'atahu, ataupun lajulah oleh imam akan bacaannya imam tu. Imam tu baca laju. Imam tu baca laju. Baca laju dekat sini ni,
bacaan imam tu laju lah, sama ada Fatihah dia lah kat sini ataupun qiraah dia. Sepatutnya makmum tu dapat masa yang secukupnya untuk baca Fatihah, tapi sebab imam tu laju bacaan, menyebabkan makmum tersebut tidak mempunyai masa yang cukup untuk selesaikan Fatihahnya dalam qiyam. Ni biasanya berlaku pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat lah, rakaat yang sir, iaitu pada baca Fatihah saja. Dan imam bangkit daripada tahiyat awal tu untuk rakaat yang ketiga ataupun untuk rakaat yang keempat, masing-masing baca Fatihah pelan lah, sir. Imam baca laju Fatihah dia, maka makmum tersebut tak dan, dia baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rokok dah. Ini biasa berlaku kalau tu imam muda. Tu imam muda-muda ni, anak-anak muda, ustaz-ustaz muda, ketua pelajar hak muda ni jadi imam, biasalah baca deras. Maka Fatihah dia habis dalam masa beberapa saat saja, mana rokok. Jadi makmum tak ada lah, makmum tak ada nak habiskan Fatihah, imam dah rokok dah. Maka ni juga merupakan uzur yang diterima pada syarak, uzur yang diterima pada syarak. Yang dimaksudkan dengan laju, bacaan imam yang laju ni, dia baca bukan terlalu laju, dia baca laju yang sederhana. Dia ada beberapa peringkat lah. Bab laju ni, dia ada laju ni maksudnya lebih daripada purata lah, lebih pada masa purata, masa mu'tadil. Kalau kita kata bacaan Fatihah yang sederhana tu, dia ambil masa daripada antara 35 saat ke 40 saat tu bacaan Fatihah yang sederhana. Dia habiskan sebelum 30 saat contohnya. Tu laju yang sederhana. Laju yang sederhana. Ni laju yang dimaksudkan dalam kitab kita ni. Bacaan Fatihah yang sederhana mengambil masa kira-kira 35 ke 40 saat untuk 7 ayat tu, daripada bismillah sampai waladdallin. Maka bacaan yang sederhana secara puratanya antara 35 ke 40 saat ni yang sederhana biasanya. Purata lah balik. Kalau imam habiskan sebelum 30 saat contohnya, 29 saat, 28 saat tu imam dah habis bacaan, ini laju yang dimaksudkan. Dipanggil laju tapi bukan fauqal adah. Laju yang bukan fauqal adah, laju yang masih lagi bil wasatil mu'tadil. Jangan pening pula kalau kita jumpa perbahasan ni dalam kitab-kitab fiqh tajuk ni. Laju yang dimaksudkan sini ialah laju tapi bil wasat al mu'tadil. Artinya dia laju daripada ghalib, laju daripada kebiasaan purata, tapi bukan terlalu laju. Kalau dia terlalu laju, dipanggil asra' fauqal adah. Dalam kalau dalam syarah minhaj disebut asra' fauqal hajah, asra' fauqal adah. Ini laju yang sangat laju. Fatihah yang sepatutnya mengambil masa, kalau bacaan yang sederhana di antara 35 ke 40 saat, dia habis dalam tempoh 20 saat. Ini fauqal adah lah, dia habis dalam tempoh 20 saat. Bacaan dengan laju, bacaan dengan laju 20 saat dah habis dah. Hak ni biasanya kalau tu imam tu anak muda, kolib lah lagu ni baca tak teringat kata dia ada makmum belakang. Dia seorang-seorang tak apalah, dia nak baca laju. Tapi tak ni, dia jadi imam dan dia tak peduli ataupun dia tak teringat bahawasanya ada makmum belakang dia baca laju macam biasa dah. Bagi dia benda tu biasa lah, memang dia baca laju dah. Tapi laju tu laju yang melebihi kadar biasa, dipanggil asra'a fauqal adah. Maka untuk masalah yang macam ni, untuk asra'a fauqal hajah, asra'a fauqal adah, makmum tersebut dikira sebagai makmum yang masbuk. Makmum tersebut dikira sebagai makmum yang masbuk, maka dia perlu rokok bersama dengan imam. Rakaat ketiga tu Fatihah dia imam tanggung. Rakaat yang keempat pun kalau lagu tu juga kelaku imam tu, maka rakaat keempat tu pun imam tanggung Fatihah dia kena rokok untuk dapatkan rakaat tu bersama dengan imam. Dia kena rokok untuk dapatkan rakaat tu bersama dengan imam. Ni masalah yang kelima, masalah imam laju bacaannya. Cuma kita kena faham laju yang dimaksudkan sini ialah laju yang masih mutawassit. Laju yang masih mutawassit, bukan laju sangat. Dia laju yang
hampir kepada ghalib lah, hampir kepada bacaan yang sederhana. Kalau bacaan sederhana tu 35 ke 40 saat, 30 saat dia dah habis Fatihah dia. 30 saat dia dah habis Fatihah dia. Tu laju. Tu laju, tapi laju yang sederhana dia panggil. Adapun kalau masalah yang macam ni, laju yang sederhana macam ni, maka makmum dibenarkan untuk ketinggalan daripada imam, untuk habiskan Fatihah makmum tu, dibenarkan ketinggalan sehingga imam tersebut selesai daripada 3 rukun yang panjang. Selesai daripada 3 rukun yang panjang. Adapun sekiranya imam tersebut laju yang melebihi adat, dia asra'a fawqal adah, laju yang melebihi adat, Fatihah sepatutnya dihabiskan dalam masa 35 ke 40 saat, imam 20 saat habis dah. Habis dah Fatihah dah, rokok. Ni laju yang melebihi adat kebiasaan. Maka dalam masalah ni, makmum dianggap sebagai makmum yang masbuk, dia perlu rokok bersama dengan imam. Dia terus rokok bersama dengan imam untuk dapatkan rakaat itu bersama dengan imam. Kalau rakaat ketiga lagu tu, maka dia Fatihah dia imam tanggung. Rakaat keempat pun lagu tu juga. Rakaat keempat pun lagu tu juga. Imam bangkit daripada sujud yang kedua, rakaat ketiga tu bangkit rakaat keempat. Makmum baru gaya naik, imam dah setengah dah Fatihah dia. Makmum tu bukan lambat dah, biasa normal. Tapi sebab imam tu baca laju, makmum baru boleh Ar-Rahmanir Rahim, baru nak masuk Maliki Yaumiddin, rakaat. Bukan makmum tu lambat, imam tu cepat. Ni fawqal adah. Kalau lagu tu keadaan dia rakaat yang keempat pun makmum tu dikira sebagai makmum yang masbuk, rakaat juga bersama dengan imam. Fatihah dia pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, bagi masalah imam yang laju melebihi adat ni, ditanggung oleh imam dia. Ditanggung oleh imam dia. Ini masalah yang kelima. 5 masalah. Dalam kitab ni sebut 5 masalah lah. Kalau dalam kitab-kitab lain, masalah yang was-was secara tabi'ah tu, was-was yang dah jadi khuluqiyah tu, yang kita sebut tadi ni, was-was yang memang dah tak boleh nak dilawan ataupun diatasi lagi. Itu masalah yang ke-6 lah sepatutnya. Masalah yang ke-6 dalam kitab ni sebut 5 lah. Butu'il qira'ah, bila waswasah, 1. Lambat bacaan bukan dengan sebab waswas, 1. Kemudian istighalul muwafiq bi du'ail iftitah, sibuknya makmum yang muwafiq dengan bacaan-bacaan sunat sebelum daripada Fatihah, 2. Yang ketiga, imam rukuk, makmum syak pada Fatihahnya, raka'al imamu fasyakka fil Fatihah, 3. Masalah yang keempat, tadzakkara tarkaha, makmum imam rukuk, makmum yakin bahawasanya ataupun teringat dia tinggal Fatihah. Masalah yang keempat. Masalah yang kelima, asra'a imamu qira'atahu, imam itu laju bacaannya. Ni 5 masalah. Campur dengan masalah was-was yang jadi tabiat dia, was-was yang jadi khuluq dia, jadi peribadi dia. Maksudnya memang tak boleh lawan dah, memang tak boleh diatasi dah, memang tak boleh nak diubati dah. Dah jadi sebati dengan dia dah was-was tu. Ini masalah yang ke-6. Ke-6 masalahnya, 5 dalam kitab ni, 1 yang kita tambah saat ni, uzira ila thalathati arkanin tawilatin, diuzurkan pada 6 masalah ni, 5 dalam kitab kita dan 1 yang kita tambah saat ni. Diuzurkan ni bila khilaf. Ini masalah yang tak ada khilaf, menjadi uzur takhalluf makmum, ketinggalan makmum daripada imamnya. Ini uzur yang diterima pada syarak. Adapun lain daripada 6 masalah ni, maka dia dikhilafkan. Sebahagian ulama kata dia diuzur yang membolehkan dia ketinggalan daripada imam selama 3 rukun yang panjang. Sebahagian ulama kata tak, dia cuma dibenarkan untuk ketinggalan daripada imam sekadar 2 rukun saja. Ini lain daripada masalah yang 5 ataupun 6 ni. 5 dalam kitab kita, 1 yang kita tambah saat ni. 6 masalah ni tak ada khilaf. La khilafa fih, tidak ada khilaf pada 6 masalah ni, bahawasanya dia uzur yang membolehkan makmum. Uzira ila salasati arkanin, diuzurkan akan makmum tu. Diuzurkan maksudnya diuzurkan untuknya ketinggalan daripada imam kerana menyempurnakan bacaan Fatihah dia. Kerana menyempurnakan bacaan Fatihah dia.
Dia diuzurkan untuk ketinggalan daripada imam untuk menyempurnakan, kerana menyempurnakan bacaan Fatihah dia. Diuzurkan ila thalathati arkanin, kepada 3 rukun, kepada 3 rukun tawilatin, yang panjang, 3 rukun panjang. 3 rukun panjang ni ialah rokok, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Rokok, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Maka tu 3 rukun panjang. Di antara, di celah-celah 3 rukun tu ada 2 rukun pendek, iaitu i'tidal dan juga duduk di antara 2 sujud. Maka ni rukun pendek. Rukun yang pendek ni tak ambil kira. Rukun yang pendek ni tak ambil kira. Dikira 3 rukun panjang saja. Makmum perlu sempurnakan Fatihah dia sebelum daripada imam angkat kepala daripada sujud yang kedua. Itu maksud dia. Sebelum daripada imam angkat kepala daripada sujud yang kedua, makmum kena habiskan Fatihah dia dan rokok. Makmum dah kena rokok sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua. Kalau dia tak dan rokok lagi, tak cih, tak dikira juga. Tak, dia kena rokok dah sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua. Sebab itu dia punya sakatan ataupun batasan uzur yang diberikan kepadanya, iaitu ketinggalan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Maksud 3 rukun panjang ni, maksudnya rukun tersebut dia maksudah li zatiha. Nama ulama sebut makna rukun panjang ini ialah ar-ruknu al-maqsudu bi dzatihi. Memang rukun tersebut rukun yang memang tujuan dilakukan solat. Tujuan dilakukan solat. Dia 3 lah: qiyam, rokok dan sujud. Sebab tu dalam Quran pun bila mana Allah nak sebut pasal sembahyang, Allah akan gunakan salah satu daripada 3 rukun ni lah, warka'u ma'ar raki'in, dengan maksud wasallu ma'a musallin lah, sembahyang lah bersama orang sembahyang. Tapi Allah guna warka'u ma'ar raki'in, dan rokok lah bersama orang yang rokok. Sama juga dengan wasjudu ma'as sajidin, dan sujudlah bersama orang yang sujud. Dengan makna dan sembahyanglah bersama orang yang sembahyang. Orang yang mengaji bahasa Arab, dia akan jumpa dalam bab min babi itlaqil juz wa iradatil kull, dalam bab majaz. Dalam bab majaz, dalam balaghah, sebut satu benda, sebut satu juzuk daripada benda tu, tapi yang dimaksudkan ialah keseluruhan benda tu. Keseluruhan benda tu. Jadi bila Allah sebut rokoklah bersama orang yang rokok, maksudnya sembahyanglah bersama orang yang sembahyang. Sembahyanglah bersama orang yang sembahyang tu. Maka 3 keadaan ni berdiri betul. Rokok dan sujud merupakan rukun yang dimaksudkan dengan sembahyang. Inilah perbuatan ataupun pergerakan yang utama dalam sembahyang. Sebab tu dinamakan sebagai 3 rukun yang panjang. Tapi bab ni tak masuklah qiyam, sebab dia nak keluar daripada qiyam untuk masuk ke dalam rokok. Dalam qiyam ni dia bersama dengan imam, tak ada masalah apa dah. Lepas tu imam dah pi ke depan, dah maju beberapa rukun, dia masih lagi sangkut stuck pada rukun qiyam ni. Sangkut lah. Sangkut. Imam rokok, dia tak boleh habiskan Fatihah lagi, dia masih baca Fatihah lagi. Okey. Imam i'tidal. I'tidal tak dikira sebagai tak dikira sebagai rukun dalam bilangan yang 3 tu, sebab i'tidal rukun pendek. I'tidal rukun pendek. Sujud yang pertama ni rukun yang kedua, rukun panjang yang kedua. Sujud yang pertama ialah rukun panjang yang kedua. Dia masih lagi belum habis Fatihah dan dia masih lagi belum rokok. Dia kena habiskan Fatihah dia juga. Duduk di antara 2 sujud. Imam duduk di antara 2 sujud. Ini tak dikira dalam 3 rukun panjang tu. Sebab duduk di antara 2 sujud juga ialah rukun yang pendek. Rukun yang pendek ni maksudnya rukun yang dijadikan sebagai pemisah di antara rukun panjang. Dia bukan al-maqsud bi dzatih, dia al-mafsul bainal arkan. Dia fasil, dia al-fasilu bainal arkan.
Tu maksud rukun pendek. Dia rukun yang memisahkan di antara rukun-rukun yang panjang. Jadi i'tidal memisahkan di antara rukuk dengan sujud. Duduk di antara dua sujud memisahkan di antara dua sujud itulah. Maka tak dikira. Imam sujud yang kedua. Ni 3 rukun panjang. Ni 3 rukun panjang. Gitu ya. Ni 3 rukun panjang. Imam sujud yang kedua. Maka makmum kena rukuk, kena habiskan Fatihah dia. Makmum kena habiskan Fatihah. Tak jadi. Makmum kena habiskan Fatihah dan makmum kena rukuk sebelum imam angkat kepalanya daripada sujud yang kedua. Takat tu je keuzuran yang diberikan, masa yang diberikan untuk imam, untuk makmum habiskan Fatihah dia. Untuk makmum habiskan Fatihah dia. Kalau lebih daripada 3 rukun panjang, maksudnya imam dah angkat kepalanya daripada sujud yang kedua, makmum masih lagi belum rukuk. Sebab apa? Sebab dia masih lagi belum habis Fatihah lah. Ataupun dia habis dah Fatihah dia, cuma dia tak ada rukuk je. Dia tak ada rukuk sebelum imam angkat kepalanya daripada sujud yang kedua. Fa in zada, maka jika lebih ia imam. Jika lebih ia imam. Lebih daripada 3 rukun panjang lah. Imam lebih daripada 3 rukun panjang. Maksudnya imam dah masuk ke dalam qiyam. Imam dah masuk dalam qiyam dah. Ataupun imam dah angkat kepalanya daripada sujud yang kedua dan dah masuk dalam rukun qiyam. Lebih daripada 3 rukun panjang. Makmum tak boleh rukuk lagi. Imam dah masuk rakaat baru dah. Ataupun imam dah duduk tahiyat awal ke, imam dah duduk tahiyat akhir ke. Apa jadi pada makmum tu? Nawal mufaraqah. Maka nescaya niatlah oleh makmum tersebut al-mufaraqah. Ini satu pilihan yang dia ada. Makmum niat mufaraqah, berpisah daripada imam dan sempurnakan bacaan Fatihah dia lah. Sempurnakan bacaan Fatihah dia, kemudian barulah dia rukuk ikut cara dia sendiri lah. Dia dikira sebagai munfarid dah pada ketika tu. Dia kena niat mufaraqah. Tu. Aw wafaqahu fima huwa fihi. Atau pilihan yang kedua, muafakatlah ia makmum akan imam. Makmum kena muafakat dengan imam dia. Tengok imam duduk tang mana, maka dia kena pi ke pergerakan imam yang tersebut. Dia kena langkau, dia kena skip rukun-rukun yang dia tinggalkan tadi, terus bersama dengan imamnya. Tu. Fi ma huwa fihi, pada perkara yang, ini pada rukun yang huwa imam tu, fihi padanya, pada ma tu, pada rukun. Imam dah berdiri betul balik dah contohnya, maka makmum pun diri betul lah, dia tak rukuk lagi, dia terus lah, tapi terus dia bukan lagi baca Fatihah yang tadi ni, dia dah start, dia kena start baca Fatihah untuk rakaat yang baru dah. Ataupun imam duduk tahiyat awal, maka makmum pun kena terus turun duduk tahiyat awal. Daripada berdiri betul dia tu, sebab dia tak ada rukuk ni, imam dah masuk, dah lepas 3 rukun dah, imam duduk tahiyat awal, makmum pun terus duduk tahiyat awal. Tu maksud wafaqahu fi ma huwa fihi. Tang mana imam berada, tang tu lah dia kena pi. Macam tu juga dengan imam duduk tahiyat akhir dah, maka makmum pun terus duduk tahiyat akhir. Makmum pun terus duduk tahiyat akhir, skip dia punya rukuk dia, skip dia punya i'tidal dia, skip dia punya sujud yang pertama, skip dia punya duduk di antara dua sujud, skip dia punya duduk skip dia punya sujud yang kedua, terus duduk tahiyat akhir bersama dengan imam. Tu maksud wafaqahu fi ma huwa fihi. Maksudnya dia larakan, dia abaikan, dia kosongkan pergerakan tertib solat dia, pergerakan tertib rukun sembahyang dia, dan terus bersama dengan imam pada perbuatan yang sedang imam lakukan. Kalau dia muafakat dengan imam lagu tu, dia tak mufaraqah, tapi dia abaikan rakaat itu, dia masih lagi bersama dengan jemaah imam tersebut. Wa ata bi rak'atin ba'da salamihi, dan mendatang ia makmum bi rak'atin, dengan satu rakaat tambahan hak dia abaikan tadi lah, hak dia skip tadi ni, ba'da salamihi, selepas daripada salamnya, salam imam. Maka ni dua pilihan yang dia ada. Sama ada dia nak habiskan Fatihah dia, kalau dia nak habiskan Fatihah dia juga, maka dia kena mufaraqah dengan imam.
ataupun dia nak kekalkan diri ni dalam jemaah tu, maka dia kena tinggal Fatihah dia, tinggal benda apa dia buat, terus bersama dengan imam, terus ikut perbuatan imam pada masa tu. Ni dua pilihan yang dia ada. Kalau dia tak pilih mana-mana, mufaraqah dengan imam pun tak, duduk baca Fatihah lagi lah, mufaraqah dengan imam pun tak, duduk bersama dengan imam contohnya pun tak, dia duduk di kerah kepala lah kalau kita kata ni, dia masih lagi committed untuk menghabiskan Fatihah dia. Jadi lagu mana pun jadilah, aku nak kena berhabis Fatihah ni juga, imam tahiyat ke apa ke, aku nak habiskan Fatihah ni juga. Tapi dia tak naik mufaraqah. Hak nu pun tak, hak ni pun tak. Naik mufaraqah pun tak, pergi ke kedudukan imam pada masa tu pun tak. Apa jadi pada sembahyang ni? Batal. Sembahyang ni batal. Sebab pada ketika tu dah mukhalafah dengan imam, melebihi 3 rukun panjang dengan uzur yang tidak lagi diterima. Asalnya kalau sebelum daripada 3 rukun panjang tu, uzur tu diterima. Tapi sebab dah lebih dah, maka dia melebihi kadar yang dibenarkan pada syarak, maka batal sembahyang dia. Semua masalah yang disebutkan tadi ni, hadza kulluhu fil muwafiqi, semua masalah ni ialah pada makmum yang muwafiq. Hadzal uzur ni, hadzal uzur ni, uzur yang membolehkan dia ketinggalan daripada imam sebanyak 3 rukun panjang. Kulluhu, semuanya dalam kitab ni 5, campur dengan satu yang kita buat mai atas ni, satu yang kita tambah atas ni jadi 6. Kulluhu, semuanya fil muwafiqi, pada makmum yang muwafiq. Apa makmum yang muwafiq? Wa huwa, ni takrif dia, wa huwa man adraka ma'al imami qadral Fatihah. Man adraka ma'al imami qadral Fatihah, iaitu wahwa, dan iaitu muwafiq itu man, mereka makmum lah, adraka ma'al imami, yang mendapat serta imam. Dapat apa ni? Qadral Fatihah, akan kadar Fatihah. Qadra ay zamanal Fatihah, akan zaman Fatihah. Itu pun masih lagi hazaf mudhaf dia, masih lagi ada hazaf qi. Zaman maksudnya zaman yasi'u fihi al-Fatihah. Kalau kita takdir dia, makmum yang mendapat serta imamnya qadar al-Fatihah ay zaman al-Fatihah. Zaman al-Fatihah tu zaman Fatihah dengan maksud bukan zaman baca Fatihah, bukan masa baca Fatihah tak, masa yang celuih untuk baca Fatihah, masa yang celus, masa yang muat untuk bacaan Fatihah yang sederhana. Ni ringkaslah dia punya dia punya takrif yang ringkas. Kalau dalam kitab-kitab fiqh yang lain, yang lebih panjang takrif dia, yang lebih sempurna takrif dia ialah man adraka ma'a imamihi, man adraka min qiyamil imamihi zamanan yasa'ul Fatihah al-mu'tadilata bin nisbati ila al-qira'atil mu'tadilati la li qira'atil imami wa la li qira'atin nafsih. Panjanglah, tapi yang tu yang makna yang paling jelas. Makmum yang mendapat masa yang cukup untuk membaca Fatihah dengan bacaan yang sederhana, tanpa mengira bacaan imamnya atau bacaan dirinya. Ni makna muwafiq. Makmum yang mendapat masa yang cukup untuk membaca Fatihah di dalam qiyam imamnya. Tu satu qaid yang kita kena faham. Makmum dia ada 3 qaid lah. Makmum yang mendapat masa yang cukup untuk membaca Fatihah. Satu, masa untuk baca Fatihah tu dengan bacaan yang sederhana, yang kita sebut tadi secara puratanya antara 35 saat ke 40 saat. Masa tu dia dapat dalam qiyam imamnya, ketika imamnya masih berdiri sebelum rokok. Ini qaid yang kedua, ketika imamnya sebelum daripada rokok. Tu dengan bacaan Fatihah yang sederhana, tanpa melihat bacaan imamnya, tanpa mengambil kira bacaan imamnya, imam baca laju ke imam baca pelan ke tak kira, atau bacaan diri dia, makmum tu dia baca pelan ke baca laju pun tak kira. Yang pentingnya sebelum daripada imam rokok, dia dah ada dalam sembahyang itu sekurang-kurangnya 35 saat, 35 ke 40 saat gitu. Itu maksud dia.
Tu maksud dia. Kalau dia baca lambat, jadi 30-40 saat tak cukup. Tak cukup. Kalau dia baca cepat, lebih daripada kadar yang biasa, maka 35 saat tu lebih daripada cukup. Tak kira. Sama juga dengan imam pun tak kira juga. Yang pentingnya dalam qiyam makmum tu, kalau rakaat pertama selepas daripada takbiratul ihram ataupun pada rakaat yang lain selepas daripada bangun daripada sujud tu, daripada qiyam makmum tu, daripada qiyam makmum sampai ke rukuk imam, ni dua batasan sempadan. Berdiri makmum, permulaan berdiri makmum sama ada pada rakaat pertama iaitu selepas daripada takbiratul ihram, ataupun selain daripada rakaat yang pertama iaitu selepas daripada dia bangun semula daripada rakaat yang sebelum dia berdiri makmum sampai ke rukuk imam. Ini sempadan masa. Kita nak kira masa 35 ke 40 saat tu daripada dua sempadan ni. Kalau sepanjang tempoh yang ada itu muat untuk bacaan Fatihah yang sederhana iaitu 35 ke 40 saat tu, maka dia dikira sebagai makmum yang muafiq. Kalau tak celuih 35 ke 40 saat tu, antara masa berdiri makmum dengan rukuk imam tu kita kata cuma 25 saat saja, 25 saat saja, maka dia bukan makmum yang muafiq, dia makmum yang masbuk. Maka kalau dia makmum yang muafiq, dia perlu habiskan Fatihah dia. Ni hukum yang kena tahu. Bila makmum tu muafiq, apa hukum dia? Dia kena habiskan Fatihah dia. Imam tak tanggung Fatihah dia. Satu. Kemudian kalaulah Fatihah dia gagal dihabiskan semasa imamnya berdiri, imamnya dah rukuk dah, dia masih lagi belum habis Fatihah, maka kena tengok ketinggalan imam tersebut, dia ketinggalan tersebut dengan uzur ataupun tanpa uzur. Kalau tanpa uzur, maka dia cuma dibenarkan ketinggalan sekadar 2 rukun saja, tak kira panjang pendek, 2 rukun mutlak, 2 rukun fi'li yang berturut-turut, iaitu dia kena rukuk sebelum daripada imam turun sujud. Rukuk satu, imam rukuk satu rukun, imam i'tidal rukun yang kedua. Sebelum daripada imam turun sujud, bergerak untuk turun sujud, makmum dah kena rukuk dah. Ni kalau dia ketinggalan tanpa uzur. Kalau dia ketinggalan tanpa uzur. Kalau dia ketinggalan dengan uzur, macam dalam 5-6 masalah yang kita sebutkan tadi, dia ketinggalan dengan uzur, maka dia diberikan masa tempoh untuk dia baca Fatihah sampailah imam tersebut berada pada rukun panjang yang ketiga, iaitu dalam sujud yang kedua bagi imam. Dia kena habiskan Fatihah dia dan kena rukuk sebelum daripada imam angkat kepala daripada sujud yang kedua. Ni tafsil masalah makmum yang muafiq. Tafsil masalah makmum yang muafiq. Wa ammal masbuqu, ni muqabil bagi muafiq. Macam yang kita sebut sebelum ni, pangkat ataupun martabat seorang makmum dalam sembahyangnya, bila dia sembahyang secara berjemaah, dia sebagai makmum sama ada dia muafiq ataupun dia masbuk. Ada soalan ke? Okey. Sama ada dia muafiq ataupun dia masbuk. Kalau dia muafiq tu hukum dia kena habiskan Fatihah dia. Imam tak tanggung Fatihah dia. Kalau dia ketinggalan tanpa uzur, maka dia cuma ada masa untuk sempurnakan Fatihahnya dan rukuk sebelum daripada imamnya meninggalkannya sejauh 2 rukun tanpa mengira panjang dan pendek. Kalaulah dia ketinggalan dengan uzur, maka dia diberikan masa untuk sempurnakan Fatihahnya dan rukuk sebelum daripada imam selesai melakukan 3 rukun panjang, iaitu sebelum daripada imam angkat kepala dia, dahinya daripada tempat sujud. Ni masalah orang yang muafiq. Adapun masalah orang yang masbuk ialah lawan bagi muafiq lah. Jadi takrif muafiq dia dah bagi, takrif masbuk lawan yang tu lah, iaitu mereka yang tidak mendapat. Kalau makmum muafiq tadi man adraka, mereka yang mendapat. Makmum masbuk lawan dia man lam yudrik,
mereka yang tidak mendapat. Man lam yudrik ma'al imami qadra al-Fatihah lah, kalau kita nak pakai takrif yang sama yang disebutkan oleh Imam Bafadal dalam kitab dia ni. Jadi kita tukar man adraka dengan man lam yudrik lah, mereka yang tidak mendapat ma'al imami, serta imam itu tak dapat qadra al-Fatihah, kadar Fatihah, iaitu masa Fatihah. Ni kalau kita pakai takrif yang diberikan oleh Imam Bafadal. Kalau kita pakai takrif yang lebih jelas yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh yang lain, iaitu man lam yudrik min qiyami imamihi zamanan yasi'ul fatihata biqira'atin mu'tadilatin, biqira'atin mu'tadilatin la liqira'atil imami wala liqira'ati nafsih. Itu kalau kita pakai takrif yang lebih panjang dan yang lebih jelas, iaitu orang yang tidak makmum, yang tidak mendapat masa yang cukup, yang muat untuk bacaan Fatihah yang sederhana semasa imamnya berdiri, qabla ruku' imamihi, sebelum daripada rukuk imamnya, bi qiraatin mu'tadilatin, dengan bacaan yang sederhana, la li qiraati imam, bukan melihat kepada bacaan imam, wala li qiraati nafsihi, dan bukan juga melihat pada bacaan dirinya. Dia tak ada. Maksudnya sempadan yang kita kata tadi ni, berdiri makmum sama ada pada rakaat pertama ataupun selain daripada rakaat yang pertama, dengan rukuk imam, berdiri makmum dengan rukuk imam, jarak di antara dua ni, permulaan rukuk makmum dengan permulaan qiyam berdiri makmum dengan rukuk imam tu tak ada pun 35 saat, kita kata tak ada pun 30 saat contohnya lah. Ada sekadar 25 saat saja, ada sekadar 25 saat saja, ada sekadar 20 saat saja, maka yang tu nama dia masbuk. Tu nama dia masbuk. Dan muafiq dan masbuk ini dia bukan hanya berlaku pada rakaat yang pertama, tak. Ini juga antara salah faham sebahagian orang. Dia kira rakaat pertama je ada masbuk muafiq, tak. Masbuk dan muafiq berlaku pada setiap rakaat. Sebab setiap rakaat tu wajib baca Fatihah belakang. Boleh jadi sepanjang, kalau kata sembahyang tu 4 rakaat, boleh jadi keempat-empat rakaat tu dia muafiq, boleh jadi keempat-empat rakaat tu dia masbuk, boleh jadi sebahagian daripada 4 rakaat tu dia muafiq dan sebahagiannya lagi dia masbuk, boleh jadi. Ada 3 kemungkinan tu, ada 3 kemungkinan tu kan. Kalau sembahyang tu 4 rakaat contohnya, boleh jadi keempat-empat rakaat tu dia muafiq belakang. Maksudnya dia kena habiskan bacaan Fatihah dia sendiri, imam tak tanggung. Satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, boleh jadi dia masbuk belakang. Maksudnya dalam keempat-empat rakaat dia tu, dia tak perlu habiskan Fatihah dia, tugas saja hanya perlu dapatkan rukuk serta tumakninah dengan imam. Fatihah dia imam tanggung pada keempat-empat rakaat. 2 kemungkinan. Contohnya imam baca laju. Rakaat pertama dia mai tu memang dia mai lambat. Kan? 10 saat ataupun 15 saat lepas pada dia takbiratul ihram tu imam dah rukuk. Masbuklah, confirm. Rakaat yang kedua imam baca Fatihah saja. Dahlah imam laju baca Fatihah saja. Dia tak ada juga, tak sempat juga, dia juga dia tidak mendapat masa yang cukup untuk bacaan Fatihah yang sederhana juga. Masbuk juga rakaat yang kedua. Ketiga keempat pun lagu tu juga. Imam baca laju yang fauqal adah, melebihi kadar yang biasa. 20 saat imam baca Fatihah, dia buat senapah ya. Tak kena darah suara pula. Senapah dia bagi. 15 saat ke 20 saat habis Fatihah dia, imam rukuk pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Maka keempat-empat rakaat tu semua dia masbuk, semuanya Fatihah dia imam tanggung. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga ialah sebahagian rakaat dia muafiq, sebahagiannya masbuk. Maka pada rakaat yang dia muafiq, dia wajib habiskan Fatihah dia sebelum rukuk. Imam tak tanggung Fatihah dia. Pada keadaan rakaat yang dia masbuk, maka dia kena rukuk bersama dengan imam, dapat tumakninah dalam rukuk tersebut, dan imam tanggung rakaat dia, imam tanggung Fatihah dia. Maka masbuk dan muafiq ni sangat-sangat penting untuk difahami dan ditentukan kedudukan. Siapa dia masbuk muafiq ni? Kita lah. Kita bukan sepanjang masa jadi imam. Kalau kita imam ratib, imam rasmi 1/4, memang insya-Allah ghalib ni kita imam lah. Imam tak ada masbuk muafiq lah, makmum lah. Tapi kalau kita bukan imam, memang kita makmum lah.
Tambah-tambah kalau hak tak berani jadi imam tu, tolak tak bergerak tu, hak tu memang confirm lah masbuk sama, memang confirm makmum seumur hidup lah. Tu maka dia kena pastikan dia punya status dia dalam sembahyang tu. Rakaat yang pertama dia masbuk ke muafiq? Sebab terbina di atas hukum masbuk dan muafiq ni, apa tindakan yang dia perlu lakukan. Kalau dia muafiq, dia kena habiskan Fatihah dia. Kalau dia masbuk, dia kena pastikan dia dapat rokok bersama dengan imam dia. Rakaat pertama. Rakaat kedua pun sama juga. Dia masbuk ke muafiq? Kalau dia muafiq, habiskan Fatihah dia. Imam takkan tanggung. Kalau dia masbuk, kena rokok dengan imam. Imam tanggung Fatihah. Dan seterusnya, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, maka dia kena pastikan keadaan diri dia tu masbuk ataupun muafiq. Tu pentingnya masalah masbuk muafiq ni dalam sembahyang. Gitu. Kita kena sekali lagi lah. Kemudian katanya wa ammal masbuqu idza raka'al imamu fi fatihatihi fa in ishtaghala bi sunnatin ka du'a'il iftitahi aw ta'awudzi ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sambung pula. Dia akan jadi panjang. Masalah-masalah yang dikhilafkan pada mendapat uzur 3 rukun panjang ataupun tidak tu, yang tu kena rujuk kepada kitab-kitab yang membahaskan tentang masalah masbuk muafiq ni dengan lebih panjang lebar. Banyaklah. Sebahagiannya sebut 10, sebahagiannya sebut 14. Dan mungkin ada lebih daripada tu kalau kita gabung-gabung. Dalam kitab Jawi kita yang bahas panjang lebar bab ni, yang paling mudah kali Sulam Musbian karangan Tuan Guru Haji Cik Kod Diang Kedah. Disebut 14 masalah yang dikhilafkan pada mendapat uzur ataupun tidak. Mudah sikit lah kitab Tuan Guru Haji Cik ni, mudah sikit, bahasa dia lebih mudah. Ataupun dalam Sabilal Muhtadin bagi Syekh Arsyad, payah sikit bahasa dia. Ataupun dalam Bughiyatul Tullab bagi Syekh Daud Fatani pun agak payah bahasa dia. Dalam Kashful Litham pun ada. Kitab yang kecil-kecil ni payah jumpa. Sebab kalau disebut masalah-masalah dia takkan jadi kitab kecil dah, dia akan jadi kitab tebal. Ataupun kitab yang khusus membincangkan tentang masalah jemaah saja, maka yang tu ada. Pedoman bagi sembahyang jemaah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah, Qaulut Tam fi ahkamil ma'mumi wal imam dan sebagainya. Risalah-risalah khusus pada tajuk sembahyang jemaah, insya-Allah dia akan bincangkan tentang masalah-masalah, keadaan-keadaan yang khilaf ulama pada mendapat uzur 3 rukun panjang ataupun tidak. Itu kita, kalau kita masuk dalam masalah-masalah tu, dia akan jadi lagi panjang lah, pasal dia tak ada dalam kitab kita. Dia tak ada dalam kitab kita. Antaranya masalah dia syak. Dia syak, dia masbuk, dia masbuk ke muafiq. Dia syak makmum ke masbuk ke muafiq. Tu contohlah. Sebahagian orang dia main syak tu lah, muafiq ke masbuk lah aku ni. Imam dah rokok dah, aku ni masbuk ke muafiq tu. Dia syak lah aku tu. Maka khilaf. Sebahagian ulama kata dia muafiq, diberi uzur 3 rukun panjang. Sebahagian yang kata dia masbuk, dia wajib rokok dengan imam. Apa yang kata tu? Tu antara contohnya lah. Antara contoh dia. Ataupun antara masalah yang disebutkan juga, imam habis Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, iaitu rakaat yang sepatutnya dibacakan surah, yang dituntut kepada imam dan munfarid baca surah, tapi tak lepas daripada habis Fatihah dia rokok. Makmum lepas daripada amin tu baru nak baca Fatihah lah. Waktu imam baca Fatihah dia tak baca lah.
Dia tak baca lah. Sama ada imam tu rokok dengan sengaja ataupun lupa. Kalau lupa pun dia tak boleh patah balik lah, sebab dia dah masuk ke dalam rukun yang baru. Bacaan surah tu hanya sunat hairah. Jadi imam ke mana pun takkan boleh patah balik dah. Makmum tengah-tengah dia duduk tunggu imam baca surah, tiba-tiba imam tak baca, ataupun imam baca satu ayat je. Ni setengah-setengah apa nama, imam pun kelolor jugalah. Ada jenis perangai kena makmum lagu tu. Lebih-lebih lagi kalau kawan-kawan lah, kawan-kawan di asrama ke, di kenat lagu tu ada tak? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, habis waladdallin, amin. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, pun dia rokok. Ataupun Nun wal qalami wa ma yasturun, rokok. Ni juga khilaf. Makmum baru nak start baca Fatihah. Makmum baru nak start baca Fatihah sebab mendengar bacaan imam pada permulaannya. Dan memanglah kita pun memang time tu yang sunat baca Fatihah pun lepas daripada imam habis Fatihah dia. Tapi imam dalam beberapa keadaan tersebut baca ayat yang sangat pendek ataupun tak baca langsung terus sujud, dah terus rokok. Maka dia juga khilaf. Khilaf di antara beberapa di antara ulama, sama ada dia masbuk ataupun dia muwafiq. Dia dikira hukum masbuk ataupun dia dikira hukum muwafiq pada ketika tu. Sebahagian yang kata dia masih lagi dikira sebagai hukum muwafiq, dia wajib habiskan Fatihah dia dan diberi uzur ketinggalan sehingga 3 rukun panjang. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya dia dikira sebagai hukum masbuk dan dia kena rokok bersama dengan imam. Masalah ni khilaf belaka. Yang 6 masalah yang kita sebut tadi ni apa nama, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Hak tu confirm diberikan uzur. Maksudnya dia tak boleh rokok tanpa sempurna Fatihah dia. Kalau dia rokok sebelum menyempurnakan Fatihah dia, batal sembahyang. Ni 6 masalah yang disebutkan tadi ni. 5 masalah dan 6 masalah yang kita sebutkan tadi ni. Masalah lain daripada 6 ni, 5-6 ni, maka dikhilafkan. Ada yang kata dapat uzur 3 rukun panjang, wajib habiskan Fatihah juga. Ada yang kata tak, dikira sebagai hukum masbuk, kena rokok dengan imam untuk dapat rakaat tu. Maka dia panjang lah, dia panjang. Ada yang sebut 10. Kalau dalam syarah muqaddimah kita ni, rasanya disebut 10 kot, 10 mukhtalafih, 10 masail mukhtalafih kalau tak silap lah. Saya tak ingat dalam Minhajul Qawim ataupun dalam Bushrah, tapi dia kan sebut 10 lagi tapi 10 tu bukannya hanya 10 tu je lah. Dalam kitab-kitab ni ditambah lagi masalah-masalah lain, nakal lagi masalah-masalah lain. Dalam Sulam Musabian Tok Guru sebut 14. Tu kena tengok sana lah. Kita apa nama tak sesuai ataupun tak munasabah untuk kita huraikan satu persatu masalah tersebut dalam kitab kita ni, sebab kitab kita ni cuma menumpukan kepada masalah yang tidak ada khilaf pada uzurnya. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.